Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita teruskan pelajaran kita berkenaan dengan pelajaran fiqh tahun 4. Fiqh tahun 4 yang bertajuk solat berjemaah, Jadi pertama sekali kita sebagai orang Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sangat dituntut untuk mengerjakan solat berjemaah. Setiap individu muslim sangat dituntut untuk mengerjakan solat secara berjemaah. Apa yang dikatakan jemaah tu? Solat yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Yang seorang tu akan jadi ketua, jadi imam lah. Jadi ketua, jadi imam. Disertai dengan niat-niat yang tertentu. Seorang jadi imam, yang lain jadi makmum. Itu nama dia solat jemaah. Dan solat jemaah sebenarnya boleh dibuat di mana-mana. Yang afdal, yang baik, yang bagus dibuat di masjid lah. Di masjid. Jadi apa kebaikan sebenarnya solat jemaah ni? Apa kebaikan dia? Sebenarnya kalau kita solat jemaah, kita solat di masjid, misalnya, contohnya, kita dapat bersilaturahim, dapat berkenalan dengan orang kampung tu, qaryah tu, dapat bersilaturahim. Dalam silaturahim ni banyak sebenarnya yang tersembunyi. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, orang bersilaturahim ni Allah SWT akan panjangkan umur dia, Allah SWT akan tambahkan rezeki dia. Banyak fadilat solat jemaah. Jadi juga bila kita solat jemaah, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu solat jemaah ni dapat berapa? 27 kali ganda pahala ganjaran dia. Kalau misal kata RM1 dengan RM27, tak ada orang yang nak RM1 dibandingkan dengan RM27. Pasal apa? Nilai tu kita nampak, kita faham nilai. RM1 dapat apa je? Kalau RM27 boleh makan KFC. Tapi orang yang bijak, dia akan pilih nilai yang banyak, yang besar. Itu dia. Nabi SAW bagi tahu dalam satu hadis yang masyhur, yang biasa kita dengar. Hadis yang biasa kita dengar, apa Nabi SAW bagi tahu? Salatul jama'ati afdalu min salati al-fadhi bi 27 darajat. Solat jemaah tu lebih baik lagi, lebih afdal lagi daripada solat bersendirian. Bisa 27 darajat. Berapa darajat dia? Berapa pahala dia dapat? Dengan 27 darjat. 27 darjat kan. Jadi solat jemaah ni dipanggil sunat muakkad lah. Sunat muakkad. Dalam kitab ni bagi tahu sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat. Dalam surah An-Nisa ayat 102, Allah Taala bagi tahu maksudnya, dan apabila kamu wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yakni siapa? Sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat, yakni solat berjemaah bersama mereka. Ini dia punya dalil lah, nas firman Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam solat jemaah ni dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat sah solat berjemaah. Jadi walaupun kita ada kat rumah, kita waktu sekarang ni kita solat jemaah dengan abang kita, dengan ayah kita, bukan makan je sama-sama, makan ramai-ramai berjemaah. Solat pun berjemaah. Okey, antara syarat-syarat sah solat jemaah ialah makmum ni, makmum orang yang ikut. Orang yang ikut imam tu, yang ikut ketua tu, makmum ni mestilah pasang niat, mestilah dia berniat untuk ikut imam. Dan juga imam dan makmum mesti ada kat satu tempat. Tak boleh asing tempat dia. Jauh tempat dia tak boleh. Imam dan makmum berada satu tempat, macam dalam satu surau, dalam satu bilik contohnya. Perbuatan makmum hendaklah mengikut perbuatan imam. Makmum, kalau imam sujud, makmum sujud. Makmum tak boleh buat perbuatan yang lain.
Kan kalau dia lambatkan perbuatan dia, misal kata imam dah sujud tapi makmum tak lambat sujud. Kalau dengan sengaja, makruh, dibenci. Dibenci. Kedudukan makmum hendaklah di belakang imam. Makmum laki-laki mestilah berimamkan imam laki-laki. Makmum tidak mendahului dan tidak terlalu lambat mengikut pergerakan imam macam tadilah. Kalau dia mendahului imam, batal lah semayang dia. Imam belum rukuk, dia dah rukuk. Semayang dia jadi batal. Solat jadi batal. Makmum mengetahui perbuatan atau pergerakan imam daripada satu rukun ke satu rukun. Kita fahamlah kalau imam sebut Allahu Akbar, apa makna dia, rukuk ke sujud ke, Sami Allah liman hamidah, apa perbuatan imam tu. Disebut lagi Allahu Akbar, apa perbuatan imam tu, sujud ke, duduk antara dua sujud ke. Maka sebab itulah kita belajar. Jadi cuba kita usahakanlah dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, umat Rasulullah, kita usahakan supaya kita dapat solat jemaah kat mana-mana pun, dekat kedai ke, kat pasar malam kita. Cuba kita lakukan solat jemaah. Banyak ganjaran pahala Allah SWT bagi dan juga hikmahnya. Okey, kalau kita tengok dalam hikmah solat jemaah ni berbanding dengan solat sendirian ni, antaranya yang saya cakap tadi, yang Ustaz beritahu tadi, pahala solat jemaah tu lebih banyak berbanding dengan solat bersendirian, iaitu 27 kali ganda. 27 kali ganda. Solat jemaah dapat menyatukan hati umat Islam. Dapat menyatukan hati sama-sama kita orang Islam. Menunjukkan tak ada perbezaan antara orang Islam ni. Kulit putih ke, kulit hitam ke, mata hijau ke, mata kuning ke, tak ada perbezaan dia. Sama saja kita, kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Melainkan orang yang lebih takwa dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solat jemaah berjemaah menghilangkan penyakit hati seperti dengki, hasad dengki, sombong, perpecahan sesama manusia. Perpecahan lah. Kalau semayang tu kan, sabnya tak betul, sengit, sebagainya, boleh menjadikan orang Islam ni berpecah hati, dengki mendengki. Juga solat jemaah ni dapat melahirkan sikap saling tolong menolong, mengukuhkan persaudaraan sesama Muslim. Maknanya kita bersilaturahim lah, dan dapat mengukuhkan hubungan kita sesama jemaah, sesama ahli jemaah tadi. Jadi kalau kita tengok dalam buku ni, ada juga syarat menjadi imam. Sebab tu kita ulang kaji, tengok lagi dan lagi syarat menjadi imam. Antara solat menjadi imam tu ialah apa? Orang yang berkuasa, orang yang berkuasa, ataupun senang kita cakap, orang yang diwakilkan, diputuskan, orang yang dikhaskan. Contoh macam kita dekat Malaysia, kita ada jabatan agama. Jabatan agama yang putuskan siapa imam masjid ni, siapa bilal masjid ni, siapa imam masjid sekian, siapa bilal masjid sekian. Dah diputuskan, dah dimesyuaratkan, dah diberi tugas masing-masing. Orang yang imam ni bagusnya orang yang hafiz Quran, dia hafal Quran. Kalau dia tak hafal Quran pun tak jadi masalah, dan dia mengetahui, dia tahu sedikit sebanyak hukum-hukum hal berkaitan dengan solat jemaah ni. Atau kalau ada orang alim, kita bagi orang alim jadi imam, kan, dekat masjid kita. Kalau kita pengerusi masjid, kita ketua pengerusi dekat masjid kita, surau kita, kan, kita tak alim, tak hafiz, ada yang alim hafiz, maka dia lebih baik untuk jadi imam pada jemaah kita, kan. Orang yang baik keturunannya, orang yang baik perangai akhlaknya, orang yang baguslah, yang lebih baik pekerjaannya. Kalau dia ustaz, kita muliakan dia, kan, supaya dapat khidmat untuk jadi imam pada solat jemaah kita, kan. Orang yang sedap suaranya, ini ekstra lah, sedap suara baca Quran dia, kan. Dan juga orang yang berkahwin, orang yang sudah berkahwin lah, orang yang warak sebagainya.
Dan juga ada juga dekat sini dia tunjuk orang yang makruh menjadi imam. Golongan yang makruh ni antaranya orang yang fasik. Apa fasik? Mana fasik? Apa dia? Orang yang selalu, yang banyak buat dosa. Walaupun dia buat dosa kecil, kan, tak jaga mata. Ini orang yang fasik, sentiasa melakukan dosa maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Orang yang tidak disukai oleh kebanyakan makmum kerana perangai yang keji, seperti banyak ketawa sebagainya. Orang kampung banyak tak suka dia kerana ada perangai dia yang tertentu tu, menyebabkan orang kampung, orang jemaah tu, surau berkenaan tu tak suka dia. Kan? Orang yang tidak berhati-hati daripada najis. Mungkin cara istinja dia, cara dia bersihkan najis, kencing, berak dia, kan, kena juga ambil berat. Sebab kalau kita tak jaga kita punya istinja kita, kan, kencing sembarangan, buang air sembarangan tanpa cuci yang betul, maka dia menyebabkan solat kita dikhawatiri, solat kita tidak sah. Kalau kita tak jaga najis pada pakaian kita. Jadi kita tengok dekat dalam buku ni banyak sebenarnya. Ada juga ditunjukkan kedudukan imam dan makmum dalam saf. Imam dengan seorang makmum lelaki. Hendaklah imam itu berdiri sebelah kanan imam dan ke belakang sedikit sahaja daripada imam. Tengok ada kat gambar tu, muka surat 37 kita boleh tengok kat situ, kan. Ulang kaji situ. Dan cuba kita, Ustaz akan bagi soalan-soalan dalam buku latihan, buku aktiviti. Kita cuba buatlah, insya-Allah taala. Yang mana kita buat tu kita boleh baca ulang kaji balik, insya-Allah. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.